Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk bab 7, fizik kuantum. Kalau kamu nak rujuk buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 222. Okey, saya terus ke subtopik 7.1, teori kuantum cahaya. Kita mulakan dengan gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet ialah gelombang yang dihasilkan daripada ayunan medan elektrik dan ayunan medan magnet yang berserenjang. Kalau tengok gambar ini, kita andaikan ayunan yang gelombang yang berwarna merah itu adalah medan elektrik dan gelombang yang berwarna biru ialah medan magnet. Jadi kalau kamu lihat animasi ini, kedua-dua medan ini adalah berserenjang. Okey, sekarang kita tengok spektrum elektromagnet. Gelombang elektromagnet boleh dipecahkan kepada 7 jenis gelombang. Dan setiap gelombang ini mempunyai frekuensi dan panjang gelombang yang berbeza. 7 jenis gelombang elektromagnet ini membentuk satu spektrum yang dikenali sebagai spektrum elektromagnet. Maksudnya, disebabkan spektrum elektromagnet ni, dia mengandungi 7 jenis gelombang. Jadi kita boleh panggil dia sebagai spektrum. Okey. Jadi kita tengok apakah maksud spektrum. Spektrum elektromagnet merupakan siri susunan gelombang elektromagnet yang disusun mengikut frekuensi dan panjang gelombang. Okey, seterusnya kita imbas semula apa yang pernah kita belajar tentang frekuensi dan juga panjang gelombang. Sekarang kita tengok frekuensi dahulu. Frekuensi ialah berapa banyak gelombang lengkap dalam masa 1 saat. Kalau kamu tengok rajah yang saya sediakan ini adalah graf amplitude masa dengan masa 1 saat dan yang bawah juga 1 saat. Tapi graf yang di atas ini dia mempunyai berapa gelombang lengkap. Cara nak kira gelombang lengkap ialah kira dari puncak ke puncak ataupun lembangan ke lembangan. Okey, saya ambil dari puncak lah sebab dia bermula di puncak. Okey, dari puncak ke puncak 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, 4 gelombang, 5 gelombang dan 6 gelombang. 6 gelombang lengkap dalam masa 1 saat. Maksudnya frekuensi dia sama dengan 6 Hz. Okey, kita tengok graf yang kedua. 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. 3 gelombang lengkap dalam masa 1 saat. Ini menunjukkan frekuensinya ialah 3 Hz. Jadi graf di atas frekuensi lebih tinggi dan graf di bawah frekuensi lebih rendah. Cara nak tengok frekuensi pun kita tengoklah. Kalau gelombang tu agak rapat, itu menunjukkan gelombang itu frekuensinya tinggi. Okey, seterusnya kita tengok panjang gelombang. Panjang gelombang ialah jarak di antara puncak dengan puncak yang berturutan. Okey, contohnya di sini. Ini puncak, ini puncak. Dua puncak yang berturutan. Jarak di antara dua puncak ini ialah panjang gelombang. Ataupun kalau tak mau ambil puncak, kamu ambil lembangan dengan lembangan yang berturutan. Sama saja. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, ini adalah graf sesaran jarak. Kalau tadi amplitude dengan masa. Sekarang kita tengok graf sesaran jarak. Okey, boleh juga guna amplitude jarak nah. Okey, untuk graf ini kita tengok berapakah lambdanya. Lambda ialah panjang gelombang. Ini adalah lambda atau panjang gelombang bagi graf yang di atas dan ini adalah panjang gelombang bagi graf di bawah. Didapati panjang gelombang graf di atas rendah dan panjang gelombang graf di bawah tinggi atau lebih panjang. Okey.
Seterusnya, okey, sekarang kita tengok spektrum elektromagnet. Ini adalah gelombang elektromagnet. Apabila saintis kaji gelombang ini, didapati gelombang elektromagnet ini mengandungi 7 jenis gelombang, ataupun kita boleh kata dia boleh dipecahkan kepada 7 jenis gelombang. Sebab itulah gelombang elektromagnet kita panggil spektrum elektromagnet, sebab dalamnya terdapat 7 jenis gelombang. Okey, kita tengok di bahagian awal gelombang elektromagnet, kita nampak dia rapat-rapat kan, jadi frekuensinya tinggi dan juga panjang gelombangnya pendek. Okey, kita tengok di hujung sebelah kanan. Okey, kalau kita tengok di sini panjang gelombangnya panjang dan frekuensinya rendah. Faham nah? Okey, seterusnya kita tengok apakah yang terkandung dalam spektrum elektromagnet. Ini adalah spektrum elektromagnet. Kenapa dinamakan spektrum? Sebab dia dalam gelombang elektromagnet tu ada 7 jenis gelombang. Kita tengok gelombang yang pertama iaitu A, sinar gamma. Kalau tengok sinar gamma ni frekuensi dia paling tinggi. Okey, dan panjang gelombang dia paling pendek. Dia berada di sini. Okey. Okey, kemudian dalam spektrum elektromagnet juga ada sinar X. Seterusnya ada sinar ultraungu. Okey, seterusnya ada cahaya tampak. Sebenarnya cahaya tampak ni adalah satu cahaya putih dan dia juga adalah spektrum. Kerana dalam cahaya kita panggil dia spektrum cahaya. Dalam spektrum cahaya ni ada 7 warna yang berbeza. Okey. Seterusnya dalam gelombang elektromagnet ada sinar inframerah, gelombang mikro dan juga gelombang radio. Sebab itulah gelombang elektromagnet dipanggil spektrum elektromagnet. Sebab ada 7 jenis gelombang elektromagnet. Okey, jelas nah. Okey, kita akan masuk ke tajuk seterusnya iaitu jasad hitam. Jasad hitam merupakan satu jasad unggul yang berupaya menyerap semua sinaran elektromagnet, dan jasad hitam juga dapat memancarkan sinaran termal. Okey. Jadi di sini ada istilah-istilah barulah yang kamu akan jumpa. Yang pertama jasad hitam, kemudian sinaran termal. Kita tengok lagi. Sinaran termal ialah sinaran elektromagnet yang dipancarkan oleh objek akibat suhu objek itu. Seterusnya, sinaran yang dipancarkan berbentuk spektrum selanjar dan tidak dipengaruhi oleh sifat permukaan jasad hitam. Pemancar jasad hitam ialah objek yang memancarkan sinaran elektromagnet mengikut suhunya. Jadi antara istilah-istilah baru yang kamu akan jumpa ialah jasad hitam, sinaran termal, kemudian spektrum selanjar ni kita dah pernah belajar. Okey, tapi saya boleh terangkan sedikit semula. Kemudian pemancar jasad hitam, istilah-istilah baru yang akan kamu temui dalam bab ini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok jasad hitam ini merujuk kepada jasad yang legap. Pada suhu bilik, waktu biasa kan, waktu keadaan cuaca biasa ni, objek kelihatan hitam. Jika suhu jasad hitam bertambah, jasad hitam akan memancarkan sinaran termal. Okey. Jadi jasad hitam tu adalah objek yang legap dan kelihatan hitam pada suhu bilik. Tapi apabila suhu jasad hitam itu bertambah, jasad hitam itu akan memancarkan sinaran termal.
Jasad hitam yang memancarkan sinaran termal dikenali sebagai pemancar jasad hitam. Okey. Sekarang kita tengok contoh-contoh jasad hitam. Ingat balik yang saya terang tadi, jasad hitam ni dia legap dan kelihatan hitam pada suhu bilik. Tapi apabila kita panaskan atau dia menerima haba ataupun suhu dia meningkat, dia akan membebaskan atau memancarkan sinaran termal. Okey, kita tengok contoh-contoh jasad hitam. Elemen pemanas ketuhar. Kalau kita tak panaskan ketuhar, elemen pemanas ini berwarna hitam kan. Tapi apabila kita panaskan ketuhar, suhunya meningkat dan dia akan memancarkan sinaran termal. Jadi elemen pemanas di dalam ketuhar atau oven ini adalah contoh jasad hitam. Okey, jelas no sekarang? Okey, seterusnya filamen dalam mentol dan termometer infrared juga adalah contoh-contoh jasad hitam. Okey, ini adalah graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi 3 jasad hitam yang berbeza suhu. Jasad hitam berbeza dan juga suhu juga berbeza. Jadi di sini jasad hitam yang digunakan ialah bintang merah, bintang putih seperti matahari dan juga bintang biru. Okey. Keamatan sinaran ini kalau bahasa kampung kita ia dipanggil kecerahan lah. Tapi kita gunakan istilah keamatan. Faham kan? Okey. Daripada graf yang diplotkan apabila dikaji keamatan, hubungan antara keamatan dengan panjang gelombang dan juga suhu, kita dapat plotkan graf seperti ini. Okey, apa yang kita dapat rumuskan daripada graf? Yang pertama, lengkungan sinaran jasad hitam mempunyai bentuk yang kompleks. Okey. Yang kedua, setiap suhu okey, ini adalah suhu 4000 Kelvin, 5270 Kelvin bagi bintang putih dan 7000 Kelvin bagi bintang biru. Ini adalah suhu. Okey, setiap suhu ini mempunyai nilai keamatan sinaran dan panjang gelombang yang berbeza. Seterusnya, apabila suhu jasad hitam meningkat, kalau kamu tengok, apabila suhu dia meningkat, saya ambil dulu yang 4000 nah, yang warna merah ni. Panjang gelombang jasad hitam berkurang. Okey, cuba kita tengok yang warna merah, kita bandingkan yang warna merah ni, yang 4000 Kelvin dengan 7000 Kelvin. Okey, didapati 7000 Kelvin ni dia punya panjang gelombang lebih rendah berbanding yang 4000 Kelvin bintang merah. Tetapi keamatan sinaran untuk bintang biru yang 7000 Kelvin adalah sangat tinggi berbanding keamatan sinaran bagi bintang merah yang 4000 Kelvin. Jadi kita boleh simpulkan bahawa apabila suhu semakin meningkat, panjang gelombang jasad hitam akan berkurang, keamatan sinaran akan meningkat. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, suhu berkadar langsung dengan apa? Dengan keamatan sinaran. Bila suhu meningkat, keamatan sinaran meningkat. Tapi suhu berkadar songsang dengan panjang gelombang. Bila suhu meningkat, panjang gelombang berkurang. Okey, jelas nah? Okey, seterusnya, semakin tinggi keamatan cahaya sesuatu jasad hitam, semakin banyak tenaga cahaya terpancar daripadanya. Maknanya dia semakin cerah. Semakin cerah tu menunjukkan semakin banyak tenaga cahaya. Okey, jelas. Tapi jangan gunakan perkataan kecerahan. Kamu kena gunakan perkataan keamatan dan juga tenaga.
Okey nah. Okey, sekarang kita akan bincangkan ahli-ahli fizik yang terlibat dalam teori klasik, dan seterusnya kita akan tengok ahli-ahli fizik yang mengembangkan teori kuantum. Okey, kita mulakan dengan ahli fizik yang terlibat dalam teori klasik. Yang pertama ialah Sir Isaac Newton. Isaac Newton ini merupakan pelopor teori korpuskel cahaya, di mana Isaac Newton membincangkan tentang sifat zarah cahaya. Isaac Newton menyatakan bahawa cahaya ni sebenarnya terdiri daripada zarah-zarah yang seni, dan Isaac Newton menghuraikan cahaya sebagai satu aliran zarah. Tetapi Isaac Newton tidak dapat nak menjelaskan menerangkan bagaimana fenomena pembiasan cahaya berlaku. Okey, kita tengok ahli fizik yang kedua yang terlibat dalam teori klasik, iaitu Thomas Young. Thomas Young ni dia terkenal dengan eksperimen dui celah cahaya, ataupun kita boleh panggil dui celah Young. Okey, dalam eksperimen yang dijalankan oleh Thomas Young, didapati bahawa cahaya menunjukkan sifat-sifat gelombang. Walaupun cahaya menunjukkan sifat-sifat gelombang, tapi Thomas Young tidak dapat menerangkan kejadian spektrum sinaran jasad hitam. Ahli fizik yang ketiga terlibat dalam teori klasik ialah John Dalton. John Dalton ni dia terkenal dengan model atom Dalton, dan John Dalton menerangkan tentang atom. Menurut John Dalton, atom ini adalah asas kepada pembinaan jirim. Maksudnya contohnya kalau kita nak bina bangunan yang besar, kita bermula dengan seketul bata. Asasnya adalah bata. Untuk jirim, asasnya adalah atom. Macam tu. Faham tak? Jadi atom ini tidak boleh dibahagikan lagi, kerana atom merupakan asas dalam setiap jirim. Okey. Kemudian John Dalton menyatakan bahawa unsur yang sama mempunyai jenis atom yang sama. Jadi maksudnya kalau besi A, besi B, atom dalam besi A adalah atom yang sama dengan besi B, kerana besi A dan besi B adalah unsur yang sama, iaitu besi. Faham? Okey. Walaupun John Dalton menerangkan tentang atom, tetapi John Dalton tidak dapat mengaitkan atom dengan penghasilan spektrum cahaya. Okey, faham nah? Ahli fizik keempat yang terlibat dengan teori klasik ialah J.J. Thomson. Okey, J.J. Thomson ini terkenal dengan penemuan elektron. Kalau John Dalton tadi, dia mencadangkan model atom Dalton, di mana atom merupakan pepejal berbentuk sfera. Tapi J.J. Thomson ni dia cuba mencari apakah kandungan di dalam atom, dan dia menemui elektron yang bercas negatif. Jadi J.J. Thomson menyatakan bahawa terdapat zarah subatom di dalam atom tu. Okey, dan zarah tersebut bercas negatif. Kemudian J.J. Thomson mencadangkan bahawa bila ada cas negatif, mestilah ada cas positif. Jadi kesimpulan yang dibuat oleh J.J. Thomson ialah elektron yang bercas negatif itu tertanam di dalam sfera yang bersifat pepejal tadi, dan sfera tersebut bercas positif. Faham kan? Okey, J.J. Thomson menemui elektron hasil daripada eksperimen yang dilakukan lah. Kemudian J.J. Thomson juga mereka bentuk eksperimen untuk mengkaji kelakuan elektron, sifat-sifat elektron.
Walaupun J.J. Thomson terkenal dengan penemuan elektron, tapi J.J. Thomson masih belum dapat menerangkan hubung kait antara atom dengan spektrum garis cahaya, spektrum cahaya. Okey, jelas nah? Kita telah berkenalan dengan 4 orang ahli fizik yang telah mencetuskan idea yang sangat hebat. Okey. Sekarang kita dapat simpulkan bahawa cahaya merupakan suatu gelombang elektromagnet. Cahaya terhasil daripada getaran cas elektrik, iaitu elektron. Bila objek itu dipanaskan, elektron-elektron di dalam objek akan mendapat tenaga haba dan akan bergetar dengan kuat dan pantas. Okey, dan elektron-elektron tersebut akan menghasilkan cahaya. Jadi dapat disimpulkan bahawa tenaga haba akan ditukarkan kepada tenaga kinetik dan ditukarkan kepada tenaga cahaya. Jadi, semakin panas objek tersebut, semakin kuat getaran elektron dan semakin banyak cahaya dipancarkan. Okey, seterusnya ingat balik kita dah belajar spektrum elektromagnet, di mana kalau tengok di sini panjang gelombang pendek, frekuensi tinggi. Kalau tengok di bahagian kanan, panjang gelombang panjang, frekuensi rendah. Ini menunjukkan bahawa panjang gelombang dengan frekuensi berkadar songsang. Okey, pada frekuensi tinggi, panjang gelombang menjadi pendek. Menurut teori klasik, jika elektron bergetar pada frekuensi yang tinggi, maksudnya panjang gelombang pada masa tersebut panjang gelombang pendek lah. Okey, jika elektron bergetar pada frekuensi yang tinggi, lebih banyak cahaya terpancar. Atau dengan kata lain, jika elektron bergetar pada panjang gelombang yang pendek, lebih banyak cahaya terpancar. Okey, jadi kesimpulan yang kita boleh dapat buat ialah semakin bertambah keamatan cahaya, semakin berkurang panjang gelombang. Okey, ini adalah graf keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi satu jasad hitam. Okey. Sekarang cuba kamu tengok, menurut fizik klasik, tengok kotak yang berwarna orange ini, menurut teori fizik klasik, semakin bertambah keamatan, panjang gelombang semakin berkurang. Kalau saya lukis graf, kita akan dapat macam ni. Jadi nampak tak percanggahan antara fizik klasik dengan fizik kuantum? Teori fizik klasik ini yang berwarna purple ni tidak dapat menjelaskan eksperimen keamatan sinaran melawan panjang gelombang bagi satu jasad hitam. Disebabkan percanggahan inilah tercetusnya idea fizik kuantum. Seterusnya kita akan berkenalan pula dengan ahli fizik yang mencetuskan idea teori kuantum. Yang pertama, Max Planck. Max Planck menyatakan bahawa gelombang elektromagnet yang dipancarkan oleh jasad hitam adalah dalam bentuk yang diskrit dan dikenali sebagai kuantum tenaga. Tenaga dalam setiap kuantum adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Keamatan sinaran adalah rendah bagi gelombang frekuensi tinggi. Ini idea yang dicetuskan oleh Max Planck. Seterusnya kita tengok Albert Einstein.
Albert Einstein memperkenalkan konsep foton pada tahun 1905. Kita dah belajarkan konsep foton? Belum? Okey. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Kalau Max Planck dia cuma cakap tenaga dalam setiap kuantum berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Tapi Albert Einstein dia kata tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Jadi dia terus kaitkan dengan foton dan cahaya. Teori foton Einstein berjaya menjelaskan ciri-ciri kesan fotoelektrik yang tidak dapat diterangkan dengan teori klasik. Okey, kita tengok ahli fizik ketiga, Niels Bohr. Niels Bohr menerangkan penghasilan spektrum garis oleh atom hidrogen. Menurut Niels Bohr, elektron dalam atom bergerak mengelilingi nukleus atom pada petala tertentu sahaja. Pemindahan elektron dari petala paras tenaga tinggi ke petala paras tenaga rendah akan memancarkan foton. Maknanya, elektron itu kalau nak berpindah petala dari tinggi ke rendah, elektron akan memancarkan foton. Itu menurut Niels Bohr. Maksudnya Niels Bohr ini memperbaharui konsep atom yang diperkenalkan oleh J.J. Thomson. Okey. Kalau J.J. Thomson dia cakap elektron berada dalam satu sfera yang bercas positif. Tapi Niels Bohr memperbaharui dengan menyatakan bahawa elektron bergerak dalam petala-petala tertentu. Okey, seterusnya kita tengok ahli fizik keempat, Louis de Broglie. Louis de Broglie memperkenalkan hipotesis bahawa zarah bersifat gelombang pada tahun 1924. Idea Einstein dan de Broglie membawa kepada idea sifat kedualan gelombang zarah bagi cahaya dan semua zarah subatom. Sebelum kita tengok kuantum tenaga, kita tengok dulu apakah spektrum selanjar. Spektrum elektromagnet boleh terbahagi kepada dua jenis, iaitu spektrum selanjar yang atas ni dan juga spektrum garis yang di bawah ini. Apa yang membezakan antara spektrum selanjar dengan spektrum garis ialah spektrum selanjar tidak ada jurang pemisah. Kita tidak nampak pemisahan itu. Okey, tapi spektrum garis terdapat jurang pemisah. Okey. Kita tengok contoh spektrum selanjar iaitu spektrum cahaya tampak. Spektrum cahaya tampak dikatakan bersifat selanjar kerana tiada jurang pemisahan antara setiap jenis warna cahaya di dalam spektrum tersebut. Spektrum cahaya boleh dilihat melalui penyerakan cahaya putih oleh prisma. Ini yang masuk cahaya putih ditujukan pada prisma, kemudian cahaya putih akan mengalami penyebaran atau penyerakan menghasilkan 7 warna cahaya. Spektrum cahaya ini terdiri daripada 7 warna cahaya tampak. Spektrum tersebut mempunyai julat panjang antara 400 hingga 750 nanometer. Sekarang kita tengok spektrum garis pula. Spektrum garis dihasilkan oleh atom-atom yang berada dalam keadaan gas. Spektrum garis mengandungi garis-garis berwarna dengan panjang gelombang dan frekuensi yang unik. Ini adalah contoh spektrum garis.
yang atas ni daripada gas panas dan yang di bawah ini daripada gas sejuk. Okey, setiap unsur menghasilkan siri spektrum garis yang tersendiri dan spektrum garis digunakan untuk mengenal pasti kewujudan sesuatu unsur. Sekarang kita bincangkan tentang kuantum tenaga. Kuantum tenaga dia merujuk kepada tenaga yang tidak dipindahkan secara langsung. Tetapi kuantum tenaga dia adalah satu paket tenaga yang diskrit. Okey, ingat istilah paket tenaga. Okey, kuantum tenaga bukan tenaga yang selanjar. Paket-paket tenaga diskrit ini bergantung kepada frekuensi gelombang. Yang ni pun kena faham. Paket tenaga bagi gelombang cahaya kita panggil foton. Jadi, tenaga bagi foton bergantung kepada frekuensi gelombang cahaya. Tengok balik yang hijau. Ayat hijau ni dia kata paket-paket tenaga diskrit bergantung pada frekuensi gelombang. Jadi, foton ialah paket tenaga bagi gelombang cahaya. Jadi, foton bergantung kepada frekuensi gelombang cahaya. Okey, seterusnya, semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga. Okey, kita tengok lagi. Kita rujuk kepada ayat ini. Tenaga foton adalah berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Okey, jadi E ialah tenaga foton berkadar langsung dengan F atau frekuensi. Jadi kita nak tukar simbol berkadar langsung ni, dia akan jadi sama dengan, dan kita tambah satu pemalar. E ialah tenaga foton, H ialah pemalar Planck. Nilainya 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 Joule saat. Kemudian F ialah frekuensi gelombang cahaya. Ingat rumus ni nah. Okey, seterusnya ini adalah rumus bagi tenaga foton dengan hubungan antara tenaga foton dan frekuensi. Okey, sekarang kita tengok hubungan antara momentum satu zarah dengan panjang gelombang lambda. Okey, kita ada satu rumus iaitu lambda sama dengan H per P, di mana lambda ialah panjang gelombang, H ialah pemalar Planck dan juga P ialah momentum zarah. Dalam fizik klasik, kita dah belajar bahawa P sama dengan mv, di mana P ialah momentum, m ialah jisim dan v ialah halaju. Jadi, berdasarkan rumus hubungan antara momentum dengan halaju ni, jadi saya gantikan P dengan mv. Jadi rumus kita boleh ditukar dan jadi seperti dalam kotak berwarna biru. Okey, seterusnya kita tengok pembuktian hipotesis de Broglie. De Broglie adalah ahli fizik untuk teori fizik kuantum. Pada tahun 1927, sifat gelombang bagi elektron telah disahkan melalui eksperimen pembelauan elektron. Corak pembelauan elektron melalui lapisan grafit nipis adalah membulat. Okey, ini adalah corak pembelauan elektron. Hal ini secara langsung telah membuktikan bahawa hipotesis de Broglie adalah benar. Jadi, panjang gelombang de Broglie bagi satu alur elektron yang didapati daripada eksperimen adalah kira-kira 1000 hingga 10,000 kali lebih pendek daripada panjang gelombang cahaya. Sangat pendek nah.
Sifat ini amat penting untuk menghasilkan pembesaran yang lebih tinggi dalam operasi mikroskop elektron. Okey, disebabkan kejayaan inilah kita dapat menghasilkan mikroskop elektron. Okey, ini cuba tengok gambar ni. Ini adalah gambar sel darah merah, imej bagi sel darah merah. Kalau di bawah mikroskop kita nampak sangat kecil, tapi kalau kita menggunakan mikroskop elektron, kita dapat melihat dengan jelas bentuk sel darah merah. Seterusnya, kita bincangkan sifat kedualan zarah gelombang. Cahaya menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Kemudian zarah subatom seperti elektron, proton dan neutron juga sama, iaitu menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Jadi kita dapat simpulkan bahawa elektron, cahaya, semua jenis sinaran dalam spektrum gelombang elektromagnet dan juga zarah subatom seperti proton dan neutron mempunyai sifat kedualan zarah gelombang, iaitu menunjukkan sifat zarah dan sifat gelombang. Okey, seterusnya kita tengok lagi rumus yang mengaitkan panjang gelombang dan laju gelombang. Okey, E sama dengan HF. Ini adalah rumus yang kita dah belajar tadi, iaitu E ialah tenaga, H ialah pemalar Planck dan F ialah frekuensi. Okey, seterusnya C ini adalah rumus bagi laju gelombang. C sama dengan laju cahaya, F ialah frekuensi dan lambda ialah panjang gelombang. Jadi saya ubah rumus ini menjadi F sama dengan C bahagi lambda. Kemudian F sama dengan C per lambda ini saya masukkan dalam nilai F. Jadi rumus ini bertukar kepada E sama dengan HC bahagi lambda. Rumus ini adalah rumus yang mengaitkan panjang gelombang dan juga laju gelombang C. Okey, seterusnya rumus untuk satu foton, untuk tenaga foton, bagi satu foton sahaja kita gunakan E sama dengan HF. Tapi kalau untuk banyak foton, katakan ada N foton, kita gunakan E sama dengan NHF. Katakan 50 foton, kita gantikan N ini sama dengan 50. Okey, itu saja untuk subtopik 7.1. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.